Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini bersama Cikgu Azlida, kita akan belajar bab 2 matriks iaitu operasi asas matriks. Hari ini kita nak belajar gunakan kaedah matriks untuk selesaikan persamaan linear serentak. Okey, bagaimana menggunakan kaedah matriks untuk menyelesaikan persamaan linear serentak? Persamaan linear serentak kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah matriks. Mesti ada dua persamaan serentak. Okey, persamaan serentak di mana A, B, C dan D, P dan Q ialah pemalar. Kemudian X dan Y ialah pemboleh ubah. Okey, kita katakan ini adalah A. Kemudian ini adalah X, ini adalah matriks B. Okey, jadi kita nak cari penyelesaian dia adalah X dan Y, iaitu matriks X. Jadi nak hapuskan matriks A, kita mesti darabkan A songsang dengan matriks A supaya kita dapat hasilkan matriks identiti. Yang ni kita dah belajar dalam kelas sebelum ni. Okey, jadi bila kita darabkan dengan matriks songsang, A tolak 1. Sebelah kiri dan sebelah kanan pun kita mesti darab dengan A songsang juga. A songsang darab dengan A, kita dapat matriks identiti. Okey, yang ni sama, tak berubah. Jadi, kita boleh buat kesimpulan untuk dapatkan matriks X, kita mesti dapatkan matriks songsang dan darabkan dengan matriks B. Okey, untuk dapatkan matriks songsang, kita mesti kira penentu. Ingat lagi macam mana nak cari penentu? Ikutkan formula 1/A darab dengan D. Okey, tolak dengan B darab dengan C. Kemudian, kedudukan A mesti tukar. A berada di bawah, tukar D naik ke atas. Kemudian, unsur B dan C kita mesti tambah negatif. Okey, kita tengok untuk contoh 27. Tulis persamaan linear serentak di bawah dalam bentuk matriks. Okey, sekarang kita ada dua persamaan linear. Jadi, kita bolehlah tukar dalam bentuk matriks. Kemudian kita tengok perkali X akan membentuk unsur lajur pertama. Jadi perkali X ialah 3, 5. Ini adalah unsur lajur pertama untuk matriks A. Kemudian perkali bagi Y 4 dan negatif 6 akan membentuk unsur lajur kedua bagi matriks A. Okey, lajur yang kedua. Kemudian, kita ada pemboleh ubah kat sini adalah X dan Y. Jadi, matriks X kita adalah unsur dia X dan Y. Okey, daripada persamaan ni, ini adalah pemalar. Pemalar akan membentuk matriks B iaitu 12 dan 7. Jadi, persamaan linear serentak tersebut kita boleh tulis sebagai okey, 3, 4, 5, negatif 6 darab dengan matriks X, Y, kemudian sama dengan 12, 7. Okey, tengok contoh 28. Kita nak selesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah matriks. Sekarang kita ada dua persamaan linear. Jadi, kita boleh tukar dalam bentuk matriks dan kita ada pemboleh ubah. Dua iaitu X dan Y. Okey, perkali bagi X akan jadi unsur lajur pertama matriks A iaitu 1 dan 3. Perkali bagi Y adalah unsur bagi lajur kedua bagi matriks A. Pemboleh ubah X dan Y. Kemudian pemalar kat sini adalah 1 dan 4. Okey. Soalan dia kita nak selesaikan. Jadi, kita nak cari berapa nilai X dan nilai Y kan? Okey. Kita kena dapatkan matriks A songsang.
Nak dapatkan matriks A songsang, kita kena kira penentu. Okey, ingat lagi formula penentu. 1 per 1 darab negatif 4 tolak dengan negatif 2 darab dengan 3. Okey, awak tekan saja kalkulator, dapat 1 per 2. Kemudian tengok kat sini. Daripada matriks asal tadi, 2 ni kita tukar. 1 turun kat bawah, negatif 4 naik ke atas. Kemudian ini negatif 2, jadikan dia positif sebab kita darab dengan negatif. Ini positif 3, jadikan dia negatif 3. Okey, kemudian kita darabkan dengan matriks 1, 4. Okey, negatif 4 darab dengan 1 tambah 2 darab dengan 4, awak akan dapat 4. Kemudian baris kedua, negatif 3 darab dengan 1 tambah 1 darab dengan 4, awak akan dapat 1. Jadi, darabkan matriks ini dengan 1 per 2. Awak akan dapat matriks 2 darab 1. Iaitu X dan Y unsur dia. Jadi, kesimpulan kat sini, maka X sama dengan negatif 2. Dan Y ialah 1 per 2. Jadi, inilah penyelesaian persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks. Okey, ini kesimpulan yang kita boleh buat daripada persamaan. Syarat dia ada 2. Persamaan A, B, C, D, P, Q ialah pemalar. Kemudian X dan Y ialah pemboleh ubah. Kemudian kita tukar kepada bentuk matriks. Okey, ingat lagi bentuk matriks AX sama dengan B. Nak cari X, kita mesti hapuskan A. Jadi A mesti kita darabkan dengan A songsang, supaya kita dapat matriks identiti. Okey. Bila kita darabkan sebelah kiri dengan A songsang, sebelah kanan pun darab dengan A songsang. Jadi, yang ni tak berubah. A songsang darab dengan B. Jadi, matriks identiti darab dengan X akan dapat X. Kemudian dia sama dengan matriks songsang bagi A darab dengan matriks B. Okey, ini kesimpulan kita. Okey, kita tengok lagi contoh. Okey, dia beri 2 orang kat sini. Saya membeli 2 keping tiket kanak-kanak. Okey, tiket kanak-kanak ni kita katakan dia X. Okey, jadi 2X. Dan dia beli sekeping tiket dewasa. Dewasa ni kita katakan dia Y. Sekeping dewasa. Okey, dengan bayaran RM32. Okey, kita dapat satu persamaan linear. Kemudian seorang lagi, saya membeli 5 keping tiket kanak-kanak. Jadi, kanak-kanak tadi kita cakap X, jadi 5X. Kemudian, membeli 3 tiket dewasa. Dewasa kita kata Y. 3 dewasa. Dengan bayaran 88. Ini persamaan yang kedua. Perkali bagi X jadi unsur lajur pertama. Perkali bagi Y unsur lajur yang kedua. Yang ni awak dah tahu. Kemudian pemalar kat sini adalah matriks B. Okey, kita nak dapatkan matriks A songsang. Ini adalah A. Kemudian kat sebelah sini adalah A songsang darab dengan B. Okey, nak dapat A songsang, kira dulu penentu. Jadi, 1 per 2 darab 3 tolak dengan 1 darab 5. Okey, masukkan dalam kalkulator, awak akan dapat. Okey, ini. Kemudian, terbalikkan kedudukan. 2 turun kat bawah, 3 naik ke atas. Kemudian, 1 akan jadi negatif 1, 5 akan jadi negatif 5. Darab dengan matriks B. Okey, darab matriks awak dapat 3 darab 32. Okey, tambah dengan negatif 1 darab 88. Jadi 96 tolak 8. Okey, negatif 5 darab 32 dapat negatif 160.
Okey, tambah 2 darab 88 dapat 176. Okey, 1/6 tolak 5. Ini adalah 1 kan? Jadi awak selesaikan saja matriks ni, awak akan dapat X, unsur X dan unsur Y adalah X sama dengan 8. Y sama dengan 16. Okey, jadi harga sekeping tiket kanak-kanak ialah RM8. Harga sekeping tiket dewasa ialah RM16. Okey, kita tengok contoh 30. Okey, syarikat komunikasi era baru menghasilkan dua model kamera K dan L. Katakan ini adalah X, ini adalah Y. Setiap kamera yang dihasilkan perlu melalui dua bahagian iaitu pemasangan dan pembungkusan. Okey. Bahagian pemasangan dan pembungkusan bagi setiap jenis kamera daripada jadual kat situ. Bahagian pemasangan beroperasi 12 jam. Pemasangan beroperasi 12 jam dan bahagian pembungkusan beroperasi 9 jam sehari. Okey, sekarang maklumat diberi dalam jam, awak perlu tukar kepada minit. Jadi darabkan dengan 60. 9 jam pun darabkan dengan 60. Okey. Yang ni awak tekan kalkulator, awak akan dapat 720. Yang ni tekan kalkulator, awak akan dapat 540. Okey, kita tukar kepada bentuk matriks. Perkali X, lajur pertama, perkali Y, lajur yang kedua. Pemalar kat sini adalah jam, tempoh operasi dia adalah matriks P. Okey, nak dapatkan X dengan Y ni, kita mesti cari matriks songsang. Kena kira penentu. Okey, kira penentu 10 darab 9 tolak 10 darab 5. Kemudian tukar kedudukan 10 turun bawah, 9 naik atas. 10 jadi negatif, 5 jadi negatif. Darabkan dengan matriks B, awak akan dapat kat sini. Penentu awak dapat 1/40. Okey, selesaikan darab matriks dengan 1/40. Jadi, kesimpulan kita dapat unsur X dan unsur Y kita adalah X sama dengan 27, Y sama dengan 45. Jadi, bilangan kamera K ialah 27 buah. Bilangan kamera L ialah 45 buah yang boleh dihasilkan dalam sehari. Okey, cikgu nak awak buka buku teks muka surat 63 dan 65. Okey, cikgu nak awak siapkan latihan dan terus hantar ke grup Telegram kelas matematik Cikgu Azlida. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.